Hai, selamat petang. Bersama kita di dalam perbincangan ilmiah bagi membincangkan berkenaan perkembangan teori pertukaran sosial. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan kepada Encik Puniden. Encik Puniden, apakah yang dimaksudkan oleh teori pertukaran sosial? Boleh Encik huraikan? Terima kasih, Jas. Teori tingkah laku sosial ataupun social exchange ni mengatakan bahawa pembelajaran dibentuk melalui ganjaran dan hukuman berdasarkan prinsip ekonomi klasik. Penyepaduan ini menjadikan teori lebih komprehensif dan tepat. Teori pertukaran sosial secara amnya berpendapat bahawa asas pembentukan hubungan sosial adalah transaksi komersial di mana orang berhubungan dengan orang lain dan mengharapkan sesuatu untuk memenuhi keperluan mereka. Teori ini juga boleh digunakan untuk menjelaskan pelbagai kajian tentang sikap dan tingkah laku dalam ekonomi. Teori pertukaran sosial mengandaikan bahawa ganjaran daripada pelbagai interaksi boleh diramalkan dengan tepat. Teori ini melihat hubungan interpersonal sebagai transaksi komersial dan orang yang mempunyai hubungan dengan orang lain yang mengharapkan sesuatu untuk memenuhi keperluan mereka. Teori ini menganggap orang yang terlibat dalam aktiviti sosial untuk mendapatkan ganjaran, faedah dan meminimumkan kos. Aktiviti seperti kerja, cinta, perkahwinan, persahabatan dan sebagainya hanya akan diteruskan jika kedua-dua pihak mendapat manfaat. Bermaksud dia ada faedah dan juga dia akan ada kosnya yang terlibat dalam teori ini. Itu saja, Jas, untuk permulaan. Okey, terima kasih penerangan yang sangat bagus. Okey, soalan seterusnya kepada Encik Puniden. Baru-baru ini kita dilanda COVID-19. Boleh Encik Puniden kaitkan kesan COVID-19 pandemik ni terhadap hubungan dan teori pertukaran sosial ini? Baik, okey. Seperti kita tahu, pandemik COVID ni baru saja kita telah bertukar kepada endemik, tapi sebenarnya dalam peringkat pandemik kita ada banyak hubungan dengan teori pertukaran sosial ini. Antaranya hubungan jarak jauh. Dia bukanlah menjadi satu penghalang bahagia kepada pandemik COVID melanda negara kita, malah ia menjadi satu kenyataan dan cabaran serta impian setiap pasangan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan tinggal sebumbung bersama sehingga meniti hari tua. Namun ada sebilangan pasangan suami isteri pada zaman kini terpaksa melalui perhubungan jarak jauh disebabkan faktor kerjaya, dan ada pasangan yang terputus hubungan akibat tidak percaya antara satu sama lain sewaktu mereka melalui hubungan jarak jauh akibat perpisahan dalam lingkungan masa pandemik COVID ini. Puan Syalini, boleh Puan Syalini terangkan kepada saya apakah kesan teori pertukaran sosial terhadap hubungan? Okey, kesan teori pertukaran sosial terhadap hubungan, terdapat beberapa cara ataupun idea yang berkaitan dengan pertukaran sosial terhadap perhubungan jarak jauh. Okey, ataupun bagaimana mengekalkan hubungan yang sedia ada mengikut peringkat di mana membolehkan kita menjalankan kehidupan harian secara normal ataupun pada waktu pandemik ataupun bukan pandemik. Okey, contoh panjangnya persahabatan ataupun percintaan serta hubungan jarak jauh boleh memainkan peranan dalam proses pertukaran sosial. Contohnya macam kepercayaan ataupun cinta yang betul-betul romantik. Okey, dalam hubungan telah memberi inspirasi kepada sebarang usaha kreatif atau artistik lain yang boleh kita fikirkan. Okey, ini kerana seperti yang kita ketahui, sesiapa yang pernah bercinta atau mempunyai hubungan yang erat, cinta tu akan menjadi rumit ataupun mampu menimbulkan emosi yang kuat daripada kegembiraan kepada
berpatah hati. Okey, hubungan cinta tu akan menjadi ia akan mencabar untuk melalui fasa-fasa yang terdapat dalam kehidupan kita lah. Okey. Selain tu cinta yang matang adalah jenis dedikasi dalam hubungan jangka panjang dan perkahwinan yang berjaya lah. So sekiranya kedua-dua pasangan yang tinggal bersama, even though macam yang dah berkahwin ataupun dalam persahabatan lah. So mereka perlu merasa perlu macam berbincang ataupun sekiranya mereka mempunyai keinginan untuk mengekalkan hubungan mereka, so mereka kena mengetahui dengan lebih mendalam antara satu sama lain. Okey, mereka perlu menerima sebarang cabaran ataupun sokongan ataupun emosi, komitmen, so supaya hubungan mereka dapat dibawa sehingga ke akhir. So sekian, terima kasih dengan perbincangan kita pada hari ini. Ya, terima kasih Jas, terima kasih Syarni. Terima kasih.